Boleh. Subhanallah, subhanallah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a bil ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim biqadri ismati bizatika fi kulli waqti wa hin. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, sambil kita menunggu masuknya waktu solat fardu Jumaah, InsyaAllah kalau ikut pada waktunya pada 1.12 lebih kurang. Mana kita lebih kurang ada masa dalam 15 minit. 15 atau 18 minit. Jadi insyaAllah tuan-tuan, saya diberi peluang oleh pihak Takbiran Surau untuk kita sama-sama mendengar sedikit tazkirah. Dan tazkirah ini tidak ada tujuan lain, iaitu lebih untuk mengingati diri saya dan juga sahabat-sahabat kaum muslimin semuanya. Apa yang ingin saya sampaikan iaitu berkaitan dengan perkara yang sudah kita ketahui. Tazkirah ni biar benda yang kita senang kita nak terima. Sudah kita ketahui, sudah kita amalkan dan sudah kita lakukan. Cuma dia sebagai pengukuhan, peringatan agar kita dapat melaksanakan lagi dan diterima amalan kita itu di sisi Allah SWT. Iaitu berkaitan dengan kemuliaan dan keagungan Al-Quran kalamullah Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, apabila kita melihat, kita mendengar perkataan Al-Quran, sudah pasti kita membaca dia, kita memegang dia, kita jadikan dia sebagai panduan. Dan kita nakkan Al-Quran itu menjadi syafaat dalam hidup kita. Akan tetapi, adakah Al-Quran itu yang kita muliakan itu jadi seperti mana diri kita mulia juga? Kerana ketika Aisyah radhiyallahu anhu ditanyakan oleh para sahabat bagaimanakah akhlak Rasulullah, maka Rasulullah katakan akhlaknya itu adalah Al-Quran. Maka kita dapat melihat bahawa Al-Quran itu dia adalah cerminan, itu benda yang mulia, yang baik. Jadi kalau contohnya kita melihat, kita boleh menilai diri kita sendiri. Sejauh mana hubungan kita dengan Allah, bagaimana perbuatan kita seharian, adakah kita banyak bergelumang dengan maksiat, ataupun kita banyak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka di situ kita kena nilai hubungan kita dengan Al-Quran macam mana. Tuan-tuan, kenapa Al-Quran disebut dia adalah sebagai suatu benda yang begitu agung sekali, yang begitu mulia sekali, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya dan tidak akan mungkin ditahrif. Tidak akan mungkin Al-Quran itu akan dapat diselewengkan. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga az-zikr itu, iaitu Al-Quran. Dan tidak akan mungkin orang yang cuba akan menyelewengkan, akan memutarbelitkan Al-Quran itu, mereka pasti akan ditindas oleh makhluk Allah itu sendiri. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga, dan Al-Quran itulah sebagai
bahan bacaan kita di syurga. Subhanallah. Kenapa begitu mulia sekali Al-Quran ini? Maka cuba kita tengok sejarah. Bagaimana Al-Quran itu boleh datang kepada makhluk. Bagaimana Al-Quran itu boleh diterima oleh setiap manusia untuk dibaca dan dijadikan pedoman. Kerana kedudukan Al-Quran ini, dia amat tinggi sekali. Dia bukan makhluk. Al-Quran ini dia bukan makhluk. Al-Quran ini bukannya jelmaan atau ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Al-Quran ini adalah datangnya daripada Al-Khaliq. Daripada Tuhan yang tidak ada selain daripadanya. La ilaha illallah. Allah yang ada dengan zatnya, dengan fi'ilnya, dan dia bertutur, dan tuturnya itu kita boleh amalkan. Iaitu Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan, apabila Al-Quran itu nak sampai kepada manusia, kita dah ketahui sepanjang tahun 12 bulan, maka Allah Subhanahu Wa Taala muliakan satu bulan yang bernama Ramadan. Dalam 30 hari sebulan Ramadan, maka Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan suatu masa, iaitu dalam sehari, iaitu dimuliakan pada waktu malam yang bernama Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar itulah yang paling mulia, yang diberikan banyak keberkatan. Barulah pada waktu itu diturunkannya Al-Quran. Maknanya nak kata apa tuan-tuan? Kalau Al-Quran ini tidak diturunkan kepada manusia, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman, maka bulan Ramadan itu tidak ada namanya keberkatan seperti bulan-bulan yang lain. Ya, sama bulan Ramadan ni dengan bulan-bulan yang lain tu sama. Bulan Ramadan, bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, pada peringkat awalnya tu sama. Dah ada dah, nama itu dah ada dah. Sebelum diberkati oleh Allah, nama itu dah ada. Bulan Ramadan itu. Tetapi kerana ada Al-Quran, maka Allah muliakan. Seperti mana tuan-tuan? Kalau contoh, Sultan nak datang ke tempat kita. Ni kan. Sultan nak datang ke tempat kita. Maka pada waktu itu, seluruh orang kanan daripada istana, mereka akan datang dulu ke surau kita. Takkan Sultan datang dalam keadaan surau tak siap, dalam keadaan kapetnya itu kapet lama, kadang aircon tak berfungsi, tak mungkin. Kadang surau tak dicat, tak. Maka pada waktu itu, ya, orang-orang daripada Sultan itu dia akan datang, dia akan berikan upgrade surau ini. Sebab apa? Kedudukan Sultan dipandang di mata rakyat tu dia paling tinggi. Kita mengagungkan Sultan. Sultan itu sebagai ketua kepada rakyat. Jadi pada waktu itu, tempatnya mesti kena selesa. Maka diupdate lah segala. Diberikan sampai jalan, ditar dan sebagainya. Cuba tuan-tuan, itu baru manusia. Sultan nak datang, diraikan. Pada ketika Sultan nak datang, dia bukannya sendiri. Tetapi menteri-menteri kena turun. Esko-esko kena turun. Kena buat jamuan rakyat. Kena dieskot dengan PDRM. Itu tuan-tuan. Nak katakan apa? Apabila orang ada jawatan yang besar sekali, nombor satu dekat negeri, dekat Selangor, maka pada waktu itu semua orang kan turun.
Itu baru manusia yang tidak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan lagi kalamullah. Kalam yang Allah Subhanahu Wa Taala tuturkan nak diturunkan ke bumi. Nak diturunkan bumi, nak diberikan kepada siapa yang layak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pertama dimuliakan Ramadan daripada bulan yang biasa, diangkat bulan Ramadan, diberikan pahala pada waktu itu daripada sunnah menjadi wajib, daripada wajib menjadi 70 kali ganda. Subhanallah. Itu tuan-tuan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan satu malam yang bernama malam Lailatul Qadar. Daripada malam biasa yang tidak ada apa-apa, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jadikan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Kerana apa? Kerana Al-Quran ini nak turun. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala nak menurunkan Al-Quran itu kepada siapa? Maka Allah Subhanahu Wa Taala memilih insan yang paling mulia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khulqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya padamu, di sisimu, di dalam jiwamu, di dalam dirimu terdapat akhlak yang paling tinggi. Akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling agung. Ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan insan yang paling mulia, yang menjadi kekasihnya, yang akan memberikan syafaat kepada seluruh ummah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya diberikan kepada Nabi Muhammad, yaitu ayat-ayat Al-Quran kalamullah. Itulah yang kita katakan begitu mulianya martabat Al-Quran. Ketika mana dia nak turun daripada Lauhil Mahfuz kepada insan yang bernama Nabi Muhammad, bukan diberikan pada waktu-waktu yang terbiasa, tetapi pada ketika peringkat awalnya nak diturunkannya itu, diwujudkan bulan Ramadan, diwujudkan Lailatul Qadar, yang semuanya itu manfaatnya, syafaatnya kepada seluruh umat manusia. Subhanallah. Tu agungnya Al-Quran tu tuan-tuan. Sebab itulah apabila Al-Quran ini tuan-tuan, ya, telah lengkap menjadi mushaf, menjadi pedoman untuk kita, orang daripada zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah sekarang berbondong-bondong orang nak menghafal Al-Quran. Orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, kita akan memuliakan dia. Di surau, di masjid pun, orang yang membaca Al-Quran, kita letak mereka yang paling depan, iaitu imam. Maknanya kita memuliakan dia. Di dalam masjid dan surau juga, kita letak hanya Al-Quran sebagai bacaan-bacaan yang kita muliakan. Di tempat-tempat yang mulia, di rak-rak yang istimewa, di tempat-tempatnya, sehingga kita nak baca pun diletakkan di atas rehal khas. Bukan letak di atas kapet. Bukan kita lenggang kangkung untuk membacanya. Itu tuan-tuan. Kenapa kita kena memuliakan Al-Quran? Kerana Al-Quran ini tidak sama dengan kitab biasa. Akan tetapi Al-Quran ini sejarahnya dia datang daripada Lauhul Mahfuz. Dia adalah kalamullah. Apabila kalamullah, maknanya dia antara daripada sifat Allah yang dapat kita baca benda itu, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia memperingatkan kepada kita, kalau setiap hambanya nak mendapatkan ketenangan di dalam hati, maka kamu hendaklah baca Al-Quran. Ini Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan kepada kita.
Al-Quran Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra. Zikir ini disebutkan. Kenapa Allah Subhanahu taala tak menyebutkan inna nahnu nazzalna al-Quran? Kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia dengan kalimah zikir. Ya. Kerana zikir itu ya yang sama artinya itu adalah Al-Quran sebagai peringatan dan pedoman dan ketenangan untuk setiap manusia. Dan dengan zikir itulah juga kita boleh bawa Al-Quran ke mana-mana. Ya. Tuan-tuan, kalau contohnya kan dalam Al-Quran, dalam tandas memang kita tak boleh baca Al-Quran. Tak boleh. Orang dalam keadaan junub, orang dalam keadaan janabah atau dalam keadaan haid dan nifas, dia tidak boleh membaca Al-Quran. Kan? Akan tetapi, mereka boleh menjaga Al-Quran. Ya, mereka boleh menjaga Al-Quran. Iaitu dengan cara apa? Zikir. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran. Dengan zikir itulah, dengan Al-Quran itulah, dia boleh mendapat ketenangan di dalam jiwa. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya, tidak ada cara yang lain kecuali apabila zikir mengingat Allah. Iaitu dengan kita membaca Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa dia akan memperoleh ketenangan dalam jiwa. Inilah tuan-tuan yang perlu kita ambil, ya, yang perlu kita hayati dan perlu kita tanyakan di dalam diri kita, di manakah Al-Quran dengan kita. Kalaulah kadang kita ni tuan-tuan, dalam contoh ya, dalam kereta, sebelum azan dengar Al-Quran, kadang telinga kita tak boleh dengar. Aduh, penatlah, tukar channel lain. Kan? Itu ada something. Ya. Dengar orang baca Al-Quran, kita lari. Dekat TV, masuk pula baca Al-Quran, kita tukar channel. Itu kenapa macam tu? Kan? Sebab dalam diri kita ini, ya, banyak berlaku maksiat. Banyak berlaku perkara-perkara yang fahsya. Benda-benda yang keji. Benda-benda yang kotor. Sehingga benda yang mulia, benda yang suci yang boleh menjaga dan mengobati dan merawati jiwa kita itu, dia tak boleh terima. Jadi macam mana supaya Al-Quran itu boleh diterima dalam jiwa kita? Kan? Maka kita kenalah, ya, kita kena bimbing diri kita ni dengan Al-Quran. Walaupun kita susah merangkak nak baca Al-Quran. Anak kita memanglah baca laju sebab dia belajar. Dulu saya pun belajar Al-Quran sekolah rendah, sekolah menengah laju. Tapi dah lama dah kerja dah lama tak baca Al-Quran. Jadi dah merangkak-rangkak nak baca lagi susah. Kadang macam tu kan. Dan tuan, ya, tak payahlah. Kadang saya sendiri pun kalau contoh, kita kalau dah lama tak baca Al-Quran, sekali nak baca Al-Quran tu, yang biasanya kita boleh baca 2 muka surat, nak habiskan 1 muka surat pun susah. Sebab apa? Sebab jiwa kita ni, ya, keimanan kita ni, kasih cinta kita dengan Al-Quran tu dah menipis. Yang penting di sini bukan jasad yang kita nak suburkan. Jiwa kita ini yang begitu kurus, yang begitu sakit, yang begitu miskin. Demam tiap hari yang kita tidak ubati mereka. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tadi, dengan kita membaca Al-Quran, mengingat Allah, dia akan memberikan ketenangan kepada jiwa. Tatmainnul qulub. Bukan jasad. Jasad makan, minum, suplemen, makan kuih, makan roti canai, sedap, sihat. Tapi belum tentu orang yang sihat jasadnya, tetapi jiwanya sihat.
Ya. Kita kadang terpental, terkontal-kanting apabila dengar azan. Ya Allah, ya. Habis. Bukannya hati tu dekat nak pergi masjid atau surau, tapi hatinya terpental, rasa gelisah. Kenapalah cepat sangat masuk waktu solat dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi itulah yang saya nak memberikan peringatan kepada diri saya sendiri, tuan-tuan. Ya, dekatilah diri kita ini. Ya, umur kita semakin panjang, tetapi Al-Quran, adakah dia menjadi pedoman dalam diri kita? Bacalah Al-Quran. Ya, fa innahu syafi'un lahu yaumal qiyamah. Tidak akan ada balasan yang lebih hebat kecuali dia akan mendatangkan syafaat kepada diri kita. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian itu saja, tuan-tuan. Semoga apa yang kita perolehi mendapatkan ketenangan dan juga pedoman untuk diri kita. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan para jemaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridai di dunia dan di akhirat. Bersempena sambutan Hari Malaysia pada tahun ini, mimbar membicarakan khutbah yang bertajuk Bangunkan Bersama Bumi Merdeka. Sidang hadirin Jumaat sekalian, tanggal 16 September yang disambut setiap tahun
Sebagai Hari Malaysia bertujuan memperingatkan kita sejarah pembentukan, penubuhan dan pengisytiharan kesatuan 11 negeri Persekutuan Tanah Melayu. Sabah yang dahulu dikenali sebagai Borneo Utara, Sarawak dan Singapura sebagai negara Malaysia. Persetujuan menubuhkan Malaysia diperoleh 31 Ogos 1963. Namun pengisytiharan ditangguhkan selepas laporan Setiausaha Bangsa-Bangsa Bersatu diperoleh pada 14 September 1963. Sejarah pembentukan Persekutuan Malaysia bermula dengan hasrat Tunku Abdul Rahman yang ingin membantu membebaskan Sabah, Sarawak dan Singapura daripada komunis selain menyatukan 14 buah negeri sebagai sebuah negara merdeka. Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia ketika itu, dalam pengisytiharannya menyatakan, mulai daripada 16 September 1963 bersamaan 28 Rabiul Akhir 1383, negeri-negeri di Malaysia dengan izin dan kehendak Allah Rabbul Alamin akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat serta berasaskan kebebasan dan keadilan dan sentiasa mempertahankan serta memelihara keamanan dan kemesraan umatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa di dunia ini. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tarikh keramat Hari Kemerdekaan 31 Ogos 1957 dan Hari Malaysia 16 September 1963 seharusnya menyedarkan seluruh rakyat Malaysia bahawa negara ini telah 59 tahun ditubuhkan dan 65 tahun dimerdekakan. Namun, bagaimanakah kedudukan negara ketika ini? Perjalanan panjang selama 65 tahun seharusnya mematangkan semangat perpaduan dan kebersamaan seluruh anggota masyarakat yang berbilang kaum sebagai sebuah negara, sebuah keluarga. Sebuah keluarga memberi maksud setiap ahli keluarga bertanggungjawab serta berperanan dalam memastikan kecukupan, kebahagiaan serta keselamatan keluarganya terjamin dan terpelihara. Setiap daripada warga negara Malaysia dengan upaya masing-masing mampu memberikan sumbangan signifikan kepada negara. Bermula daripada ketua negara sehinggalah ke anak kecil. Membangunkan negara bukan disandarkan sepenuhnya di atas bahu mana-mana individu tertentu. Sebaliknya ia adalah tanggungjawab bersama. Mudahnya, negara kita adalah tanggungjawab kita. Bagi merealisasikan pembangunan negara yang mapan, 3 aspek utama berikut boleh difokuskan bagi menjamin kestabilan sosio-politik negara, iaitu kesepaduan sosial, pendidikan holistik dan keutuhan ekonomi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kesepaduan sosial adalah kunci kepada keutuhan sebuah umat. Sejarah kaum muhajirin yang hidup di tanah gersang serta keahlian dalam bidang dagangan berhijrah meninggalkan harta benda di Mekah, kemudian berpadu dan berasimilasi dengan penduduk Madinah yang hidup di tanah yang subur dan berkeahlian dalam bidang pertanian. Atas dasar persaudaraan, kaum Ansar tidak membiarkan saudaranya dalam kesusahan, sebaliknya dibantu setiap aspek keperluan. Malaysia hari ini, khususnya umat Islam, dilihat masih bercakaran demi kepentingan peribadi dan politik. Sengketa, permusuhan serta kebencian masih menebal sehingga menjatuhkan sesama bangsa, bahkan saudara seagama. Walaupun golongan ekstremis yang mencetuskan provokasi, menaburkan fitnah, perpecahan dan menyemarak api perkauman, mencetuskan suasana tidak aman. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bagaimana hadis riwayat Abu Musa radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha."
Seorang mukmin dengan mukmin yang lain umpama sebuah bangunan di mana sebahagiannya mengukuhkan bahagian yang lain. Riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut menegaskan sebagaimana mafhum hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang muslim merupakan saudara kepada muslim yang lain. Haram seorang muslim menumpahkan darah saudaranya, merampas hartanya dan mencemarkan kehormatannya. Seorang muslim jangan menzalimi saudaranya, membiarkan teraniaya dan menghinanya. Seorang muslim sesama saudaranya jangan dengki mendengki, tipu menipu, benci membenci, khianat mengkhianati dan pintas memintasi dalam muamalahnya. Kaum muslimin yang berbahagia, pendidikan holistik dan ilmu pengetahuan seimbang dari sudut intelek, emosi, jasmani dan rohani amat mustahak dalam melahirkan modal insan berkualiti. Dalam Islam, pengkategorian dibuat di antara ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Kemudian ilmu fardu ain dikategorikan pengetahuan berkaitan kepercayaan sebagai ilmu akidah, pengetahuan berkaitan amal perbuatan sebagai ilmu fiqh, dan pengetahuan berkaitan kerohanian sebagai ilmu tasawuf. Tujuan menuntut ilmu asasnya bukan berlamat-lamatkan kepada sektor pekerjaan. Sebaliknya ia adalah tuntutan dan kewajipan. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah fardu, yakni kewajipan bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Imam Nawawi mencatatkan kata-kata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Majmu', menuntut ilmu lebih utama, yakni afdal berbanding solat sunat. Tiada selepas kefarduan perkara yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Sesiapa yang mahukan dunia, hendaklah dia berilmu. Dan siapa yang mahukan akhirat, hendaklah dia berilmu. Siapa yang tidak mencintai ilmu, maka tiada kebaikan padanya. Kaum muslimin yang diberkati Allah Subhanahu wa taala sekalian, keutuhan ekonomi menjadi aspek penting dalam mencerminkan kestabilan umat. Keutuhan ekonomi bermaksud negara mempunyai ekonomi yang mapan serta berdaya tahan terhadap serangan sebarang ancaman luar dan dalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu tiba di Madinah, baginda sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja membangunkan masjid tetapi turut membangunkan pusat ekonomi umat Islam. Ekonomi Madinah yang ketika itu didominasi golongan Yahudi dengan penipuan, cukai dan riba diganti dengan saranan agar menghidupkan pasar An-Nabit sebagaimana kisahnya dalam riwayat Ibnu Majah daripada Abu Usaid radhiyallahu anhu. Kisah telaga Ar-Rumah yang dibeli Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu daripada seorang Yahudi kemudian mewakafkan buat kaum muslimin wajar dihayati. Umat Islam ketika itu tiada punca air lazat untuk diminum kecuali daripada telaga Ar-Rumah yang dibeli satu kantung air dengan harga 1 dirham. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu menawarkan untuk membelinya, tetapi Yahudi tersebut hanya bersetuju menjualkan separuh pemilikan secara berselang hari dengan harga 12,000 dirham. Dengan kesepakatan dan tindakan bersama, umat Islam menikmati air percuma sepenuhnya apabila Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berjaya membeli keseluruhan pemilikan telaga tersebut dengan tambahan sebanyak 8,000 dirham menjadikannya 20,000 dirham. Kisah di atas menjelaskan bahawa aspek ekonomi, perniagaan dan keusahawanan perlu diberi perhatian sewajarnya. Umat Islam perlu mewujudkan platform, pasaran dan produk sendiri. Umat Islam perlu berusaha menjadi pengusaha, pembekal dan peniaga yang dapat memenuhi segala keperluan kaum muslimin tanpa perlu bergantung kepada pihak lain.
Hadirin yang dimuliakan, mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pengajaran seperti berikut. Pertama, umat Islam hendaklah bersyukur di atas nikmat kemerdekaan serta kedaulatan negara dengan menyuburkan semangat cintakan tanah air. Kedua, umat Islam hendaklah mengambil bahagian dan berperanan dalam meningkatkan kesepaduan sosial, pendidikan holistik dan keutuhan ekonomi untuk mengekalkan kestabilan sosio-politik negara. Ketiga, umat Islam hendaklah menyedari bahawa Islam dengan segala ajarannya adalah agama yang memimpin manusia ke arah kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Keempat, umat Islam hendaklah menjadi kingmaker dalam menentukan hala tuju ummah dan negara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap seorang yang khianat lagi tidak bersyukur. Surah Al-Hajj ayat 38. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحيائهم منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلاغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلاغور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج
في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan pada amanah yang diberikan. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. صف. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Istawu sufufakum. Luruskan barisan, rapatkan saf, penuhkan saf-saf di hadapan dahulu. Pastikan beri ruang pada mereka yang di luar untuk segera masuk ke dalam. Masih ada pergerakan-pergerakan, ya. Yang di luar sana boleh masuk ke dalam jika ada ruang untuk kita solat berjamaah bersama, dan pastikan tumit-tumit tuan-tuan lurus antara satu sama lain. Dan lurus itu salah satu kesempurnaan dalam solat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 A'udzubillahi minas malikin nas la ilaha min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli fardhal jumu'ati rak'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. جهد وجهي للذي بدر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. التحية المباركات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله والصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت كما باركت على إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا صابرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحيائهم منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أجسادنا وسلم قلوبنا وسلم أرواحنا وسلم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك
يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.